dengan Jibril alaihissalam. Kita kata nak memperlancarkan, nak memperingatkan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Tapi mari zaman kita, bukan kita tak takut, bukan sekarang tak nakkan, bahkan kita bercakap seolah mengelirukan orang yang buat salah bercakap dengan Quran. Ada orang kata kufur, Quran kata kufur, tiba-tiba kita kata tak kufur, bahkan kalau kufur pun setengah tempat saja. Tuan-tuan, inilah kita kata maksiat terbesar yang mereka yang berkuasa lakukan, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Kenapa saya kata maksiat terbesar? Ungkapan itu boleh menyesatkan orang. Ungkapan mereka boleh menyebabkan orang lain terpengaruh dengan fahaman kesilapan. Kenapa? Kalau kita menganggap fahaman itu tidak kufur dan tidak terkeluar dari Islam. Dan kalau ini berlaku, mereka mesti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab benda ini bukan benda main-main. Benda ini berakidah, bukan benda furu', bukan benda cabang, tapi benda usul, benda asas, yaitu akidah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah bila kita baca Quran, kata ulama yang kedua, beriman kepada Quran yang kedua, kata ulama mesti kita faham. Sebab itu tuan-tuan, bila kita baca, kita kena belajar memahaminya. Bukan akan belajar faham, belajar untuk memahami maksud yang tersirat di sebalik penurunan Al-Quran. Kena faham. Tapi tuan-tuan, hari ini nak kata tak ada ruang nak belajar memahaminya, itu satu alasan yang cukup janggal. Karena hari mudah kita baca Quran, tuan-tuan, kita tengok makna. Sebab tu hari ini ramai untuk guru kita yang boleh mentafsir ayat-ayat Al-Quran, yang menceritakan sebab nuzul apa semua, yang mana tuan-tuan, yang memberi penerangan yang jelas kepada kita berkaitan dengan Islam. Kalau kita tak faham Quran, tuan-tuan, kita tengok hari ramai orang dia tafsir ikut suka hati. Bahkan ada pula hari ini kelompok yang mengajak untuk melakukan pembaharuan di dalam pentafsiran Al-Quran. Orang tanya saya, Ustaz, macam mana pembaharuan dalam pentafsiran Al-Quran? Saya kata boleh lakukan pembaharuan, tetapi Quran ada asas, bergantung kepada asas untuk kita tafsirkan. Dia ada sebab nuzul semua sendiri, yang mana bukan boleh tafsir tak ada bahasa, bukan boleh baca-baca ikut suka kepala kita. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama yang kedua, bila beriman pada Quran kena baca, yang kedua kena faham. Bila tak faham tuan-tuan, jadilah apa yang kita tengok hari ini. Jadilah apa yang kita tengok hari ini. Macam-macam berlaku dalam masyarakat di bulan Ramadan, macam-macam. Tak seorang kata murtad di negeri Terengganu saja, mai seorang pula bulan Ramadan, bulan yang kata Nabi SAW sebaik-baik sedekah bulan Ramadan, tiba-tiba dia nak tangkap orang bagi sedekah. Apa cerita? Nabi sebut sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Tiba-tiba main mereka yang berkuasa negara kita, dia kata, siapa bagi sedekah, aku nak tangkap kali. Kononnya nak menyelesaikan masalah homeless, orang yang tak rumah di Bandar Raya Kuala Lumpur. Tuan-tuan, cerita tak rumah ni bukan dekat Kuala Lumpur, di Amerika pun ada. Bapak-bapak tak mencakap pun kami nak tangkap orang yang sedekah dekat orang yang tak rumah di Amerika. Ia merupakan satu perkara yang berlaku di seluruh dunia. Dan sedekah pula tuan-tuan merupakan perkara yang digalakkan oleh Islam. Sepatutnya bila kita jadi menteri, kita duduk dalam pejabat, jangan duduk lema tuan-tuan. Ni tak tahu duduk lema mimpi apa, jaga-jaga nak tangkap orang yang bagi sedekah.
kena memikirkan bagaimana kita boleh membantu golongan yang fakir, yang miskin. Sebab itu dalam Islam kita ada zakat. Karena tujuan kita ialah untuk membantu golongan ini, golongan fakir, golongan miskin, golongan yang kita kata yang tidak ada makan. Demi lagi tuan-tuan, di bulan Ramadan ini lah peluang untuk kita berkongsi rezeki, memberi ruang kepada mereka untuk makan yang lazat-lazat. Tapi tak berlaku dalam dunia ni tuan-tuan. Kita pergilah negara mana pun, tak berlaku orang yang beri sedekah kena tangkap dan nak ditangkap. Tapi Malaysia berlaku. Nak gubal undang-undang untuk menangkap pemberi sedekah dan juga pengemis, orang yang minta sedekah. Yang kita tahu dalam dunia ni, golongan pengemis ditangkap untuk membantu mereka. Sebab itulah hari ini ramai membantah kenyataan Menteri Wilayah ni kerana apa? Ini kenyataan bodoh, kenyataan yang tidak berpijak di bumi nyata, kenyataan yang tidak bersandarkan kepada Islam. Sepatutnya kita balik rujuk kepada Al-Quran, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Nak buat kenyataan, kita rujuk kepada Al-Quran. Adakah kenyataan ini bersalahan ataupun berbetulan dengan kehendak Al-Quran? Sebab kita bercakap di bulan Ramadan, bulan yang tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan, yang ketiga kata ulama, kena beramal dengan Quran, yang kata beriman. Dan syarat beriman yang ketiga beramal dengan Quran. Jadi kita dah beramal dengan Quran, menggalakkan kepada kita untuk memberi sedekah, berbelanja, dan Allah menyatakan ciri-ciri manusia bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang belanja sebahagian harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang kita, ciri yang Allah menyatakan untuk melahirkan manusia bertakwa dalam madrasah Ramadan, kita nak tangkap orang itu. Ini satu tindakan yang tak cerdik. Habis itu orang tanya macam mana nak selesai masalah gelandangan orang tak rumah ni tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab Islam ada jalan penyelesaian. Kalau kita tengok dalam Islam, kita ada konsep zakat, konsep derma. Sebab itulah tuan-tuan, mereka yang berkuasa mesti memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Karena apa? Kalau tak nak umat Islam dipandang hina, maka perlu memikirkan kaedah mana nak menyelesaikan masalah ini. Pertama, tuan-tuan, wang zakat. Bahawa ibu bagaimana kisah apabila Jabatan Imigresen 9 buat operasi cari datang ke izin, tiba-tiba jumpa seorang anak yang cacat yang dibiarkan di rumah. Tuan-tuan, saya akan beri komen. Kesalahan membiarkan anak cacat itu di rumah tidak terletak di bawah ibunya semata-mata, tetapi kita masyarakat juga bertanggung jawab. Kita masyarakat juga bertanggung jawab, dan kita akan disoal di hadapan Allah. Apatah lagi mereka yang memimpin, mereka yang dilantik menjadi pemimpin, yang diberi kuasa, yang berkuasa, akan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala, seorang panglima perang, seorang Amirul Mukminin. Kalau kita tengok orang Umar sebelum Islam, Masya Allah, tak sangka dia dalam Islam dia begitu wah. Tuan-tuan, Umar boleh berjalan di malam hari, cari fakir miskin, cari orang di kota Madinah, takut-takut ada orang yang lapar, yang kita kata yang kebuluran di bawah pemerintahan. Dan Umar pernah menyatakan, aku khawatir, takut-takut ada seekor anjing yang mendakwa aku di hadapan Allah
zaman pemerintahan Umar, anjing ini tak dapat pakai. Kalau kita tengok apa kena mengenai anjing dengan Sayyidina Umar kata, aku takut ada seekor anjing mendakwa aku di hadapan Allah. Di zaman pemerintahan Umar, dia tak dapat makan kerana Umar tak memberikan keadilan. Tengok kes kanak-kanak yang 9, tuan-tuan. Kalau masyarakat memainkan peranan, pemerintah main peranan, kalau pemerintah di peringkat kampung, di peringkat daerah, negeri dan negara memainkan peranan masing-masing, saya yakin dengan kekayaan yang negara kita miliki, maka rakyat boleh diberikan paling kurang sebuah rumah, ataupun tidak rakyat yang kebulur yang tak makan. Contoh mudah, tuan-tuan. Berapa ramai pengemis yang tak ada rumah di ibu kota? Saya yakin tak sampai pun 10,000. Saya yakin tak sampai pun 10,000 keluarga. Bayangkan, kalau 25 juta yang kita sewa panda daripada China, tuan-tuan, kita agihkan kepada rakyat miskin, rakyat yang tidak ada rumah. Jangan agihkan duit, tapi kita bina penempatan untuk mereka. Kita bina rumah untuk mereka, rumah mampu milik. Tuan-tuan, kita dengan kos 60,000, 70,000, tuan-tuan, cuba kita kali tengok berapa ribu bilik rumah yang boleh kita buat, yang boleh kita bagi percuma kepada mereka. Ini jalan penyelesaian. Ini jalan penyelesaian. Sebab apa? Sebab kita berbelanja. Inilah yang kita tak beramal dengan Quran. Kita berbelanja tidak di tempat yang betul. Sewa panda 25 juta. Sewa, tuan-tuan, bukan beli. Ada orang kata sewa. Bila saya cakap dengan sewa, kita tanya balik, sewa ke beli, Ustaz? Saya kata sewa, bukan beli. Tuan-tuan kena faham, panda yang sepasang bawa mai itu bukan negara kita beli, kita sewa daripada negara China. Takdir Allah, 10 tahun kita sewa panda tu. Panda tu beranak di negara kita. Anak tu pun kena pulangkan balik. Punya taktik. Orang kalau kita bela lembu, tuan-tuan, lembu bawah. Bela ibu beranak, anak jadi hak bela. Tiba-tiba kita bela panda. Bila panda tu beranak, mak, pak dengan anak kena bagi balik. Jadi tuan-tuan, jangan seronok sangat kata panda tu kita punya, kita sewa. Dan saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, panda 2 ekor yang kita bela, kos makan dia, kita abang lain. Kalau abang lain, tuan-tuan, kos makan 6,000 sehari. Panda makan apa tak? Panda makan daun buluh. Saya tak tahu daun buluh tu import dari mana. 6,000 sehari. Memang betul, panda dimakan, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam ni, dia makan 80 kilo sehari. Panda 6,000 sehari. Bayangkan, tuan-tuan, kalau 6,000 sehari, Kementerian Wilayah Persekutuan menyediakan, kita kata 6,000 sehari, sebulan 30 hari kali 6. Tuan-tuan, kalau peruntukan 6,000 sehari kita simpan, ataupun kita usahakan rumah untuk mereka dan rumah ni, berapa biji rumah yang kita